Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dah kata dulu lagi, sistem demokrasi barat ni satu sistem yang tidak begitu bagus. It is the oppression of the minority on the majority. Itu yang saya cakap. Tapi orang kata saya mengarut. Kalau kita tak guna sistem demokrasi barat, dah sistem apa kita nak guna? Jadi mereka tak boleh terima hujah saya bahawasanya sistem demokrasi barat ni is not the best system. Bukan sistem yang terbaik untuk kita guna. Mereka kata if we don't have election, kalau kita tidak ada pilihan raya, kita tidak ada sistem demokrasi barat, maka sistem apa? Saya kata kita kena guna macam zaman Nabi dulu ataupun macam di Iran. Mungkin kita ada satu komiti, satu jawatan kuasa. 30 ke 40, tak kisahlah 50 ke berapa ramai kita rasa sesuai duduk di dalam satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni satu surah atau satu council. Dan council ni akan memilih pemimpin dari kalangan mereka yang beriman. Kalau kita adakan pilihan raya, maka yang menang ialah dari golongan minoriti. Dan golongan majoriti ni terpaksa tunduk kepada golongan minoriti. Dan yang akan dipilih sebagai pemimpin ialah orang yang tidak amanah, pencuri, penyamun, perogol, kaki bontot. Ini yang akan akhirnya menjadi pemimpin. Pemimpin yang tidak mengikut ajaran Islam, tidak mengikut Quran, dan mereka buat apa saja mereka nak, ikut nafsu. Mereka tidak tepuk dada tanya iman. Mereka tepuk dada tanya nafsu. Apa yang mereka rasa nak buat, mereka buat. Biarlah haram ke, tak kisah. Jadi, hari ini UMNO telah buat keputusan bahawasanya pemimpin atasan presiden dan timbalan presiden tidak dipertanding. Takut-takut, kalaulah jawatan presiden dan timbalan presiden dibuka untuk ditanding, maka kemungkinan orang yang munafik, orang tidak amanah, orang kaki menipu, orang yang pembohong, mungkin mereka akan menang jawatan presiden dan timbalan presiden. Maka UMNO akan dipimpin oleh orang yang tidak amanah, orang yang tidak murni, orang yang boleh dianggap sebagai the scums of society, iaitu manusia yang lebih rendah pada binatang, tabiat mereka. So macam ni, UMNO boleh menentukan yang orang yang tidak berguna tak akan memimpin UMNO. Yang akan memimpin UMNO ialah hanya orang yang ikhlas dan hati mereka, jiwa mereka untuk korban untuk parti dan rakyat dan negara. So, ini satu kebaikan bila tidak ada pertandingan. Satu lagi mereka kata, kalau ada pertandingan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden, bukan saja sampah sarap akan menang pertandingan dan menjadi presiden dan timbalan presiden, juga parti akan berpecah. Oleh kerana ada golongan ni sokong orang ni, golongan ni sokong orang ni. Jadi apabila 2-3 golongan atau 4-5 tim A, B, C, D, E dan penyokong masing-masing akan iri hati, akan dendam, akan marah apabila calon mereka kalah. So, pertandingan untuk UMNO ni akan membuka UMNO kepada perpecahan. Macam ni UMNO tak pecah. Sebab oleh kerana tidak ada pertandingan, maka ahli UMNO akan bersatu. Ahli UMNO akan bersatu 100% akan sokong
pemimpin yang sedia ada. Jadi bahayanya demokrasi ni, demokrasi di mana ada pertandingan untuk jawatan, bahayanya ia akan menyebabkan parti berpecah. Jadi inilah hujah yang mereka bangkitkan. Apa sebab pertandingan untuk presiden dan timbalan presiden tidak dibenarkan? Jadi memang menasabah. Kita tengok sekarang, orang Melayu hari ini sudah berpecah. Sebab kita adakan pilihan raya umum tiap-tiap 5 tahun. We have elections every 5 years. So apabila kita ada pilihan raya tiap-tiap 5 tahun, pilihan raya umum, maka orang Melayu pecah teruk sekarang ni. Ada orang Melayu sokong DAP, ada orang Melayu sokong PKR, ada orang Melayu sokong Amanah, ada orang Melayu sokong PAS, ada orang Melayu sokong Bersatu, ada orang Melayu sokong macam-macam lah, ada 2, 3, 4 lagi parti nyamuk. Jadi akhirnya Malaysia ni ada 10 parti yang orang Melayu sokong. Parti lain tak apalah, macam DAP, Parti Sabah Sarawak tu parti bukan Melayu. Tapi bila kita adalah Warisan lah, Pejuang lah, Putra lah, PAS, Amanah, Bersatu, UMNO dan banyak lagi, maka orang Melayu dalam Malaysia ni sudah pecah 10. Dan oleh kerana orang Melayu pecah 10, maka bangsa Melayu sudah jadi lemah. Bangsa Melayu ni sudah jadi macam masa zaman penjajah dulu. Masa zaman Portugis, zaman Belanda, zaman British, zaman Jepun. Jadi orang Melayu ni boleh dikatakan dijajah oleh bangsa bukan Melayu. Jadi ini kerana Melayu berpecah sampai 10. Dan sebab ini berlaku ialah kerana kita ada democratic election, iaitu pilihan raya ikut sistem barat, sistem demokrasi. Kalaulah orang Melayu ni memilih pemimpin negara macam zaman Nabi dulu, ataupun macam di Iran, di mana satu council, satu surah 30, 40 ke 50 orang alim, ulama duduk berbincang dan bersetuju siapa akan jadi pemimpin, Melayu tidak pecah. Melayu akan bersatu. Dan apabila Melayu bersatu, makna Melayu kuat. Jadi pilihan raya umum, PRU yang kita adakan setiap 5 tahun tu, yang sebenarnya merosakkan perpaduan Melayu. Demokrasi is very bad for Malay unity. Jadi eloklah kita kaji, bukan saja kita haramkan pertandingan parti, pertandingan jawatan parti, sepatut kita haramkan juga PRU. Dan kita pilih Perdana Menteri dari kalangan ulama. Dan dipilih oleh ulama. 30, 40 ke 50 orang alim, orang ulama duduk dan mereka tengok kriteria. Apa kita nak untuk Perdana Menteri? Kita tak maulah kaki bontot, penipu, pencuri, penyamun, lanon, munafik, fasik. Itu semua kita tak mahu sebagai pemimpin. Sebab rosak negara sekira orang yang kelakuan macam setan memimpin Malaysia. So ada logik. Ada logik kita haramkan pilihan raya. Dan macam UMNO membuat hari ini, UMNO has opened the way. UMNO sudah buka langkah untuk mengharamkan pertandingan untuk pemimpin atasan. So I think masa depan Malaysia ni ialah untuk mengharamkan semua ni pilihan raya ni yang menyebabkan orang Melayu bergaduh. Hari ni dah orang Melayu pecah 7, 8, 9, 10 grup dah sekarang ni. And that's very bad. Dan saya tengok sekarang ni, dulu masalah kita ni perpaduan. Dulu masalah kita orang Melayu ni benci Cina, orang Melayu ni don't trust the Chinese dan macam-macam. Jadi nak menyatukan rakyat Malaysia berbilang kaum, very difficult. Hari ni, okay, orang Melayu dengan orang Cina tak ada masalah dah. So dari segitu ada satu benda positif. Bermaknanya perpaduan kaum sudah tercapai di Malaysia. Tapi timbul pula masalah lain di mana orang Melayu benci orang Melayu. Oi, sekarang ni orang Melayu, dia benci orang Melayu teruk lagi pada dulu orang Melayu benci Cina. Orang Melayu benci Cina dulu taklah serius sangat.
boleh diubat dan telah pun diubat. Hari ni orang Melayu, orang Cina tak ada boleh katakan musuh ke Malays, Chinese don't hate each other anymore, which is very good, very positive. Tapi masalah sekarang orang Melayu benci sangat dengan orang Melayu. Oi, kalau orang Melayu cakap pasal orang Melayu tu, dia sama dah macam Palestin dengan Israel sekarang ni, Melayu dengan Melayu. So ini semua kerana pilihan raya. Semua kerana Melayu ni bertanding lawan sama Melayu lawan Melayu untuk mendapat kuasa dan untuk mendapat jawatan. So UMNO telah buka jalan untuk menyatukan ahli supaya orang Melayu dalam UMNO united 100%, tidak berpecah, dan dengan mengharamkan pertandingan parti itu telah dicapai. The next step is untuk mengharamkan pilihan raya oleh kerana this democratic election style barat merosakkan perpaduan Melayu, dan masa depan Melayu ni boleh dikatakan lagi gelap oleh kerana rebutan kuasa. Assalamualaikum, salam sejahtera.